Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung perbincangan prinsip yang ketiga, sambungan prinsip yang ketiga, muka surat 51, iaitu takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah merupakan punca kejayaan dunia akhirat. Mungkin dunia tidak nyata sangat, akhirat lah. Sebab seseorang itu selamat daripada azab Allah, dia kena ada ni khasyatullah, takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Baik, bahagian akhir lah di bawah bab ini. Bahagian ketiga ni, fakullu man jahada, cuba tengok muka surat 51 ni. Fakullu man jahada nafsuhu wa sabbaraha ala fi'lil wajibat wa tarkil muharramat fa inna Allah sayunjihi wa yahdihi ila sawa'is sirat kama qala ta'ala walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin. Al-Ankabut ayat 69. Terjemah dia di bahagian belakang tu. Maka setiap orang yang berusaha bersungguh-sungguh, setiap orang yang berusaha bersungguh-sungguh, wasabbaraha tu saya terjemah mudah lah. Wasabbaraha tu, dan dia istiqamah melakukan fi'lil wajibat, perbuatan-perbuatan yang wajib, wa tarkil muharramat, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Dia sabbara ni maknanya dia usaha supaya dia dapat melakukan perbuatan baik dengan tetap, dengan istiqamah. Dulu kan saya pernah sebut bahawa sabar ni, salah satu makna sabar ni istiqamah melakukan kebaikan. Itu salah satu makna sabar. Ini jalan ni. Jadi setiap orang yang berusaha bersungguh-sungguh dan istiqamah melakukan perkara-perkara yang difardukan Allah kepadanya. Tu ana terjemah direct lah, cuba muka surat 51 tu, supaya lebih ringkas lagi. Wa tarkil muharramat, dan dia meninggalkan semua perkara yang diharamkan. Maka sesungguhnya Allah akan menyelamatkan dia. Sayunjihi, dan Allah akan selamatkan dia. Wa yahdihi, dan Allah akan bimbing dia ila sawa'is sirat, ke jalan yang benar. Ila sawa'is sirat tu maknanya kepada jalan yang benar. Sebagaimana firman Allah yang bermaksud, dan orang-orang yang berjihad, yakni bersungguh-sungguh melaksanakan agama kami, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, iaitu jalan-jalan yang kami redai. Dan sesungguhnya Allah akan bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Ni dia panggil dapat kedudukan ma'iyyatullah. Itu dalam istilah dia ma'iyyatullah. Maknanya kalau kita ni buat baik dan ada nilai mujahadah bersungguh, lepas tu istiqamah pula buat baik, Allah akan tunjuk jalan kebenaran kepada kita. Jadi mudah nampak benda molek. Benda molek jadi mudah nampak. Berat juga ada kalau payah tak nampak benda molek. Duk nampak benda tak molek semacam. Itu berat tu. Ni Allah tunjuk pada kita, ni taufik lah, makna taufik. Kalau benar lah molek, mudah benar nampak. Itu maknanya orang tu sudah dapat petunjuk lah tu. Dan sesungguhnya bila dia boleh mengekali berada di atas kebaikan itu, wa innallaha lama'al muhsinin. Allah akan bersama dia. Bersama orang yang buat baik. Dia panggil ma'iyyatullah. Baik. Cuba tengok lagi muka surat 51 tu. Wa hadzal fi'lu lil ma'mur wa tarku lil mahdzur la budda an yakuna min nurin wa ilmin liya'rifa al 'abdu ma yattaqi
Kama qala ta'ala, wa kadzalika awhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Cuba tengok sebelah terjemah dia. Perbuatan ini adalah untuk sesuatu yang diperintah. Jadi yang dikatakan melakukan perbuatan tu maknanya melakukan perbuatan al-ma'mur yang diperintahkan. Jadi hak tinggal tu dan yang kena tinggal adalah lil mahzur, bagi yang dilarang. Jadi ya Allah perintah kita buatlah. Ya Allah suruh kita tinggal, hak tu perkara yang dilarang. Jangan buatlah. Jadi orang yang boleh buat gitu, dulu ana sebut ya, ni lebih mudah lagi. Al-fi'lu tu hak kita panggil perbuatan, perintah Allah ni. Bila kita sebut perintah Allah, ulama bagi dua. Dia panggil al-amru bil fi'li. Perintah Allah ni ada yang berbentuk kita kena buat. Hak ni kena buat. Baca Quran tu kena buat tu. Sedekah tu kena buat. Gapo dia lagi? Hak jenis kena buat. Puasa, zakat, pergi haji, umrah. Tu perintah-perintah yang kita kena buat. Satu lagi perintah yang kita kena tinggal. Al-amru bit tarki. Hak ni tak boleh buat. Hak tu kena tinggal. Hak tu kita boleh buat belaka, tapi kita kena usaha jangan buat. Kan itu perbuatan yang mahzur, yang dilarang oleh Allah. Kalau seseorang itu boleh letak posisi hidup dia begitu, maka disebut sini, maka dia sudah ada, dia labudda an yakuna an nurin wa ilm. Mana orang itu sudah ada cahaya petunjuk. Orang itu sudah dikira berilmu. Orang itu sudah ada ilmu dah. Sudah ada cahaya, dia sudah ada ilmu. Jadi, bila seseorang itu sudah ada tu, mana dia akan tahu ma yattaqi. Apa yang dia takut. Dia kata, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Gapo dia kita nak takwa ni kepada dia. Bila dia ada tadi, bila sudah ada nur, sudah ada ilmu dengan sebab dia jaga hukum halal dan haram itu, maka Allah beri satu nilai kepada dia yang disebut nur dan ilmu. Dengan nur dan ilmu itulah dia dapat menjaga diri dia daripada terjebak dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana firman Allah yang bermaksud, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, ruh Al-Quran itu. Ruh, yakni Al-Quran. Dengan perintah kami, yang sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab dan apakah iman itu. Sebelum tu kamu tak tahu pun tentang kitab tu, apa dia kitab tu. Tak tahu pun tentang iman tu apa. Tetapi selepas daripada itu, kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya petunjuk. Dengan Quran itu kamu boleh lihat kehidupan yang diradai oleh Allahnya macam mana. Walaupun orang buat perbuatan-perbuatan yang Allah tak suka, nampak menarik saja. Nampak suka yang buat tu, nampak mesra yang buat hal tak molek, tapi kita tak buat. Apa tu? Sebab kita sudah ada nur wa ilm. Kita sudah ada nilai takut kepada Allah itu. Dengan itu kami memberi petunjuk pada sesiapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Ayat ni Hazrat, kalau kita nak tadabbur lah, mana seseorang itu nak dapat kebaikan, dia kena ada usaha. Bina diri dia supaya dia dapat buat kebaikan sebanyak-banyaknya. Dan dia kena tinggalkan semua yang Allah larang. Dia kena buat hal tu. Barulah Tuhan beri satu nilai. Apa dia nilai tu? Dia tahu. Hati dia sudah boleh beza yang mana hak molek, yang mana tak molek. Di mana dia kena ada usaha balik kita. Tu maksud dianya. Dan hak itulah yang Allah kehendaki, usaha tu. Allah tak beri petunjuk pakai bui gitu tanpa usaha. Allah tidak buat gitu dalam sistem hidup orang beriman. Kena ada usaha. Baik. Yang terakhir, qala Bakr bin Khunais rahimahullah, kaifa yakunu muttaqiyan man la yadri ma yattaqi. Kata Bakar bin Khunais rahimahullah, dia kata, bagaimana seseorang itu boleh dikatakan bertakwa? Ana terjemah ana la mudah sini. Kaifa yakunu muttaqiyan? Bagaimana seseorang itu dikatakan bertakwa? Tapi dia tak tahu dia nak mengelakkan diri daripada apa? Bagaimana seseorang itu kita boleh kata muttaqi, bertakwa, sedangkan dia tak tahu gapo dia hak dia nak bertakwa. Sudut mana dia nak takwa?
Di sini hadirat kena tulis sebab dia tak tulis. Jadi maknanya bertakwa yang dimaksudkan di sini iaitu kita ni anak nak sebutnya Imam Malik sebut. Imam Malik kata seseorang yang dikatakan muttaqi, bertakwa ialah orang yang jaga hukum halal dan haram. Tu kata Imam Malik, mudah ya. Jadi ma yattaqi itu apa yang dia kena jaga? Kena jaga Allah suruh kena buat. Dan kena jaga Allah larang jangan buat. Kalau dia buat hal tu barulah dia dipanggil muttaqi, orang yang bertakwa. Tak mungkin seseorang tu kita panggil bertakwa tiba-tiba langgar perintah Tuhan terang-terangan. Nampak tungging-tungging kita kata tak ikut syariat, tak ikut sunnah, tapi wali besar tu. Bertakwa dia tu, jauh dah, tak pernah sabar lah. Tak pernah sabar. Tak mungkin. Tak mungkin. Begitulah hadirat, mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.